Okey, cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok contoh satu set je soalan ni. Bahagian C. Ada 2 soalan je bahagian C. Okey. Kalau habis cepat kita buat ni, kita akan tengok pada modul yang mula-mula saya bagi tu. Modul tu adalah modul mudah sebenarnya untuk pelajar-pelajar yang untuk nak dapat apa, biasanya dia jumpa soalan kebat banyak-banyak, tapi soalan yang modul saya bagi sebelum tu dia tak ada kebat langsung. Kan? Okey, tengok soalan pertama kat sini. Encik Amir, seorang pegawai kerajaan dengan gaji pokok 7,000 sebulan, membeli sebuah pangsapuri 3 bilik dengan harga 260,000. Kena fokus ni. Okey. Jadi kita tengok gaji pokok dia 7,000 sebulan. Pangsapuri 3 bilik 260,000. Encik Amir telah membayar 10% pada harga pangsapuri itu sebagai wang pendahuluan. Okey, 10%. Encik Amir mengeluarkan wang simpanannya untuk membayar wang pendahuluan tersebut. Hitung jumlah wang pendahuluan yang telah dibayar oleh Encik Amir. Ini bonus lah A ni. Okey. Okay, dah azan lah. Kita stop sekejap. Kamu dah boleh try. Kamu cuba teruskan kejap. Teruskan. Saya stop sekejap. Mungkin soalan ni hampir-hampir sama kot. Encik Amir telah membayar 10% harga pangsapuri tu. Jadi dia bayar berapa? 10% daripada 260,000. Okey, jadi semua adalah sebanyak RM26,000. Takkan soalan dia macam ni je? Baca semula. Betul kan? Betul 26,000 ni je 2 markah. Ya Allah Akbar. Terima kasihlah pada yang buat soalan ni. Kalau soalan SPM orang ni juga yang buat. Alhamdulillah sebab saya ambil ni contoh soalan daripada hak cipta BPSBP ni. Bahagian peperiksaan SBP kan. Okey. Kita tengok soalan B. Boleh apa-apa kamu tanya terus. B. Encik Amir. Encik Amir telah membuat pinjaman dari Bank ABC. Bank ABC. Untuk baki bayaran pangsapuri itu. Dengan kadar tetap 4% setahun. Maksudnya dia punya prinsipal sekarang 260,000 tolak dengan 26,000 tinggal berapa? 234,000. Prinsipal dia yang dia nak pinjam banyak ni lah balance dia. Okey. Kemudian dia punya rate R dia, interest rate R kecil kan, interest rate R kecil adalah 4% setahun. Beliau telah membuat perjanjian dengan bank bagi pembayaran balik pinjaman dalam tempoh 20 tahun. Jadi maksudnya dia punya timing dia adalah 20 tahun. Okey. Jadi formula, ingat formula? Ada ingat formula dia? Formula untuk ni pinjaman? Ingat, okey. Ya, formula dia kat sini soalan yang hitung faedah yang dikenakan. Faedah PRT. Faedah adalah PRT. Okey, formula dia PRT je faedah ya. Nombor A nombor 1. Faedah PRT. P tu principal, R tu dia punya rate dia, T tu dia punya term, time dia. Okey. Jadi kamu ambil kalkulator darab terus saja. 234,000 darab dengan 4% darab dengan 20. Jadi kamu tekan kalkulator terus saja. Berapa dapat? RM187,000 betul? 200 187,200. Ini kadar faedah yang kenakan faedah dia lah. Jumlah dia semua okey. Hitung bayaran bulanan yang dibayar kepada bank ABC. Bayaran bulanan maksudnya macam mana? Jumlah asal dia yang ni, hutang dia asal P kita ni adalah 234,000 campur dengan jumlah faedah kita 187,200 campur.
Ini semua hutang kita. Kena bahagi dengan, sebab dia nak bulanan, 20 tahun darab dengan 12. 20 tahun darab dengan 12, kita akan dapat jawapan kita di situ. 234,000 campur dengan 187,200 sama dengan, kemudian bahagi dengan 20 kali 12. Jadi kita akan dapat sebulan dia kena bayar banyak apa? 1,755. Dapat ni? Itu dia punya bayaran bulanan. Kalau soalan untuk apa pinjaman, dia sama ni. Ada faedah je, sama ada faedah ni kita kena bayar ataupun bank bayar kita formula yang sama. Kita simpan duit dalam bank. Itu prinsipal kita. Bank bagi faedah, jalan kerja sama. Sama kerja. Kalau kita pinjam duit, bank kenakan faedah kita sama jalan kerja dia. Okey? Tengok soalan C pula. Boleh faham? Ini simple je. Saya antara soalan yang saya target, saya ambil soalan ni. Encik Amir juga telah membeli insurans kebakaran bagi memberikan perlindungan. Okey, kejap saya tarik bawah. Terhadap kerugian akibat kebakaran, kilat dan letupan sekiranya berlaku pada pangsapurinya. Nilai boleh insurans pangsapuri itu ialah 200,000. Ni kena ingat, nilai boleh insurans 200,000. Polisi kebakaran yang ingin dibeli itu memperlukan co-insurans 75% daripada nilai boleh insurans hartanya. Dan deductible sebanyak 5,000. Okey. Jadi, kita akan keluarkan maklumat satu-satu. Yang pertama, nilai boleh insurans dia 200,000. 200,000. Kemudian, dia panggil apa itu? Peruntukan co-insurans untuk menginsurenskan 75% daripada nilai boleh insurans hartanya. Jadi, maksudnya kat situ, dia punya co-insurans 75-25 daripada nilai boleh insurans dia. Okey. Hartanya dan deductible sebanyak 5,000. Deductible 5,000. Okey, soalan dia. Hitung jumlah insurans yang dibeli oleh Encik Amir bagi pangsapurinya itu. Jumlah insurans yang dibeli oleh Encik Amir, nampak? Jadi jumlah insurans ni macam mana? 75% lah. Sebab dia kata dibenarkan untuk menginsurkan 75%. Jadi 75% daripada nilai boleh insurans ni 200,000. Okey. Jadi kita dapat berapa nilai dia? RM150,000. Macam tu. 150,000. Okey, dapat? Soalan dia pula, hitung bayaran bulanan yang dibayar kepada salah soalan baca kat mana. Okey, apa soalan dia? Yang kedua, pangsapuri Encik Amir mengalami kebakaran. Dapat? Tadi 150,000 tu dapat? Okey. Pangsapuri Encik Amir mengalami kebakaran akibat litar pintas. Okey, kita cek litar pintas. Ada tak insurans dia litar pintas? Ada Akibat kebakaran, kilat dan letupan. Jadi kat sini kebakaran akibat litar pintas. Maksudnya kebakaran insurans dia. Dia mengalami kerugian sebanyak 50,000. Hitung bayaran pampasan yang boleh dituntut oleh Encik Amir jika dia menginsurenskan pangsapurinya. Okey, pertama, pada jumlah insurans yang dibelinya. Maksudnya bank kata boleh insurans banyak ni, dia beli banyak ni. Jadi kalau bank kata banyak tu kena insurans, dia pun beli banyak tu, maksudnya bank kena bayar ikut apa yang telah dijanjikan. Tidak ada penolakan. Okey. Jadi macam mana kita kira? Pertama, 50,000. Kerugian dia sebanyak 50,000 tu, kita kena tolak dulu dengan deductible. Jangan lupa tolak dulu deductible. Maksud kita akan tolak dulu dengan 5,000. Siapa bayar 5,000 ni? Encik Amir. Tolak. Tinggal apa? 45,000. Dia deductible awal-awal tolak dia dulu.
Okey. Kemudian daripada 45,000 ni, co-insurance kita sebanyak apa? 75%. Kan? 75%. Okey. Jadi kita kiralah 75% daripada 45,000. Kira-kira 33,750. Kejap saya baca soalan lagi sekali. Dia nak soalan apa ni? Hitung bayaran pampasan yang boleh dituntut betul. Jadi bayaran pampasan yang boleh dituntut oleh Cik Amir hanyalah sebanyak 33,750. Dapat ni? 33,000? Ke saya salah tekan kalkulator ni? 33,750. Kemudian tolak dia tiba. 45. Kan betul? Okay. Dapat? Yang lain dapat ke ni? Boleh? Yang ni dia boleh tuntut banyak ni. Okey. Seterusnya dengan jumlah 120,000. 120,000 ni maksudnya apa? Orang suruh beli insurans 150,000. Dia pergi kautim. Dia pergi bayar berapa? Untuk 120,000. Maksudnya sebahagian saja. Sebahagian saja. Bila sebahagian, dia akan dapat pun sebahagian. Nampak? Jadi berapa sebahagian? Senang je kira. Sebab kita dah kira kat atas ni, maksudnya dia tak akan dapat semua ni. Dia akan dapat adalah berapa? Kita kira 120,000 daripada dengan yang sepatutnya dia bayar berapa? 150,000. Darab dengan berapa yang dia patut dapat. Dia tak dapat semua, dapat sebahagian. Ni simple je pecahan ni. 33,750. Ambil kalkulator kira. Jadi dia hanya boleh dapat 27,000. Bukan tak dapat langsung. Tak dapat penuh. Sebab kenapa? Kita ikut dia bayar. Sebab tu kadang-kadang kalau nanti mungkin ni insurans rumah kamu lambat lagi lah. Paling cepat dengan kamu nanti kamu akan jumpa insurans kereta lah. Kan? Insurans kereta pun kena hati-hati juga kan. Kadang-kadang sekarang senang sebab apa? Insurans kereta kita boleh buat sendiri. Bila kita buat sendiri, kita boleh masuk laman web syarikat insurans tu, kemudian kita boleh check berapa tau. Berapa dia letak, dia bagi tahu harga jenama kereta kita apa, tahun bila kita beli, dia akan keluar berapa kita patut insurankan. Jadi kita ambil je, jangan ubah. Cuma dia ada drag. Drag yang paling minimum tak apa. Jangan kurang pada tu. Bila dia kurang pada tu, apa-apa jadi nanti masalah. Ini tak banyak pun sebenarnya, sikit je. Okey, dapat ni. Okey. Boleh faham tak ni? Semua? Yang lain? Apa yang ada sini? Boleh ya? Ui, Mamat. First time Mamat join online ni. Okey, Mat. Boleh, Mat? Boleh dengar? Okey. Jom kita tengok soalan seterusnya sebelah. Okay. Kita pergi terus. Soalan seterusnya. Nombor 17. Tengok nombor 17. Ini pun soalan yang favorite juga. Untuk topik sukatan serakan. Sukatan serakan. Biasanya saya target dua lah. Sama ada dia suruh lukis ataupun dia bagi graf macam ni, dia suruh kamu takrifkan apa-apa benda soalan pasal graf tersebut. Okey. Tengok kejap. Okey. Rajah 11 menunjukkan histogram yang mewakili jisim dalam kilogram. 40 orang dirawat di ward pediatrik di Hospital X
pada tahun 2020. Okey. Ingat yang pertama perkataan nombor yang selalu pelajar terlepas pandang ni 40 orang jurawat. Bulatkan kat atas tu. 40 orang kan, 40 orang jurawat itu. Kemudian menggunakan data. Dia bagi ni apa nama dia? Ini adalah histogram. Okey. Jadi kita bagi jelas bagi nampak histogram tu sikit kan. Kamu nampak yang saya punya pun tak apa nampak, tak jelas sangat tu. Saya share. Mula-mula sekali 2. Saya tulis atas ni. 2 kemudian 6 kemudian 7, lepas tu 10, lepas tu 8, kemudian 4, kat sini 3. Ini benda kita buat. Boleh conteng dalam exam kamu, tak ada masalah. Boleh conteng benda ni. Menggunakan data dalam darjah 11, lengkapkan jadual 2 pada ruang jawapan. Lengkapkan jadual 2. Jadual 2 ni, tengok jadual 2 kita. Ini jadual 2 tengok. Okay, jisim dengan kekerapan. Jisim dengan kekerapan saja untuk jadual 2. Tengok kita buat. Okay, saya ambil kat sini. Kita tengok yang saya punya ni. Saya share terus. Saya share yang inilah. Besar sikit. Salah gambar. Okey, boleh ni. Kan terus kita buat kat sini 40 44. Jadi berapa jadi? Nombor kita masukkan terus 45 sampai berapa? Okey, kita check tengok. 40 sampai 44. 40, 41, 42, 3, 44. Maksudnya 5. Jadi 45, 45, 46, 7, 48, 49 sampai 49. Bila kita dah dapat benda tu repeat senang. Contoh 49, 50. Nampak? 50 mesti sampai 54. Lepas tu dia repeat balik. 55 sampai 59. 60 sampai 64. Seterusnya kat sini 65 hingga 69. 70 hingga 74. Ini ikut berdasarkan data. Kalau dia tak bagi yang pertama, kamu kena tengok kat bawah. Nampak? Kalau dia tak bagi yang pertama tu, kena tengok bawah. Biasanya dia akan bagi yang pertama. Okay. Kekerapan kita yang pertama adalah 2. Lepas tu 6. Lepas tu 7. 10. 8. 4. 3. Ini mudah je. Cuma kamu kena ingat, markah dia 2 maksudnya apa? Maksud markahnya 2, kamu kena betul semua satu line ni, dapat satu markah. Betul semua satu line ni, satu markah. Salah satu kat sini, dia tolak. Tak dapat markah. Okey. Seterusnya, soalan nombor 2. Berdasarkan jadual, nyatakan kelas mod. Seterusnya, hitung min. 2 soalan. Yang pertama, kelas mod. Tulis dengan jelas. Kelas mod sama dengan kekerapan tertinggi 10. Kelas mod kita adalah 55 hingga 59. Macam tu. Boleh? 5559. Kan? Kelas mod. Okey. Min. Min macam mana? Min kita kena ada apa? Titik tengah. Titik tengah tak ada kat sini. Kita boleh tambah sendiri tau tepi ni. Dekat kotak ni, kita boleh tambah sendiri kotak ni. Kita buat kat sini X. Contoh saya buat X. X adalah simbol untuk titik tengah. Titik tengah maksudnya campur bahagi 2. 40 campur 44 bahagi 2. Jadi kita akan dapat apa? 42. Betul? 40 campur 44 bahagi 2, kita akan dapat 42. Yang bawah ni pun sama. 50 campur 45 campur 49 bahagi 2 dapat 47. Bila dah dapat pola dia dah repeat. 52, 57, okey, 62, 67, 72. Dan titik tengah ni sebenarnya bonus sebab apa? Dia dah bagi dekat bawah ni. Tengok. Bawah histogram ni yang dia tanda ni adalah titik tengah. Boleh buat kat sini, boleh tambah sini, tak ada masalah.
Kotak ni boleh tambah-tambah macam-macam. Ditambah. Selepas kita jawab yang ni, tapi jangan usik dalam ni. Itu je. Boleh buat min. Jadi min sama dengan jumlah titik tengah darab kekerapan. 2 darab 42 campur dengan 6 darab 47 campur dengan 7 darab 52 campur 10 darab dengan 57 campur 8 darab dengan 62 campur 4 darab dengan 67 campur 3 darab 72. Okey, kurungan tak wajib. Yang penting min ni kena per dengan jumlah semua 40. Jawapan yang wajib. Jalan kerja jawapan. Tengok markah dia apa. 4 markah. Kelas mod 1 markah tau. Min 3. Ambil kalkulator. Cuba tekan. Berapa Sapuan? Sapuan mesti dah siap ni. Boleh ikut? Okey. Apa ni? Min? Per dengan 40. Berapa dapat? Ha? 57. Pinjam kalkulator sekejap. Saya tunjuk. Sekejap. Lama kalkulator ni. Kalkulator ni kejap. Muat. Okey. Okey. Dia boleh pakai kalkulator jenis ni lah. Jenis ni kalau ada kalkulator jenis lain pun boleh, tak ada masalah. Contoh kita nak buat pakai kalkulator, kita akan pakai mod stat nombor 3. Lepas tu pilih nombor 1. Wah, kan? Kemudian kamu boleh masukkan X kita 42. Frekuensi dia, alamak. Lupa pula. Frekuensi dia 2. Kemudian 42, 47. Saya masukkan dulu semualah. Senang. Kenapa? 47, 52, 57, 62, 67, 72. Okey, baru saya pergi sini. Saya pergi masuk frekuensi dia pula. 2 dah. 2, 6, 7, 10, 8, 4, 3. Ini kalau pakai kalkulator ni. Okey, bila dah masuk data dia semua, kita boleh semak balik data dia, check betul ke tak. Itu kita boleh on, dia tak akan hilang, data dia tetap ada. Kemudian kita nak pergi cari kat mana min. Min biasanya dia duduk dekat, alamak, kalkulator ni kat mana min ya? Saya try. Shift 1, ada. Shift 1 tengok dekat variable nombor 4. Nampak? Ada simbol min. Min duduk dekat nombor 2. Okey. 57. Yang ni bukan saya nak sentuh yang ni. Sebab yang ni mudah. Katakan soalan dia dia keluar apa? CCM piawai. Kan panjang kan? CCM piawai. Maksudnya data tadi dah ada. Data tadi dah ada. Masukkan data. Lepas tu kamu boleh pergi dekat shift 1 juga. Shift 1. Pergi dekat variable juga. Variable nombor 4. Okay, CCM piawai dia duduk dekat nombor 3.
Dua-dua. Nombor 3 ambil jawapan. Ini contoh sisi yang piawai. Dia ada jawapan dia. Sisi yang piawai dia sama dengan 7.906. Ambil 3/40. Okey, macam mana jalan kerja? Ini contoh kerja. Ini untuk sisi yang piawai, tak ada pun soalan ni. Okey, pakai kalkulator je, tadi dah masuk data. Kemudian jalan kerja dia masih sama, shift 1. Okey. Buat jalan kerja, formula punca kuasa 2. Tulis formula dulu, jumlah f x kuasa 2. Okey, per dengan jumlah f tolak dengan min kuasa 2. Contoh, mungkin saya tak tahu, saya target dah tahu masuk siang piawai kan. Okey. Pergi dekat kamu punya sum. Sum maksudnya jumlah ni. Kita dapat jumlah. Sum. Nampak? Anak-anak, saya akan ada kelas tambahan untuk awak semua daripada hari Jumaat. Lepas tu kita cuti hari Sabtu sebab saya ada program. Lepas tu Ahad. Lepas tu Isnin. Selasa saya bagi awak rehat. So, rasa tak nak ilmu, saya tak tahulah. Saya dah bagi 3 hari dah. Jumaat, Ahad, Isnin. 3 hari ni saya akan buat kelas dengan awak. Please masuk dan datang. Nanti saya akan update dekat grup. Okay, make sure datang Bye. Assalamualaikum. Okay, terima kasih cikgu. Okay, jangan lupa bawa yuran RM3. Okay. Nombor 3. Okey, sum nampak. Jumlah X kuasa 2. Kan? Jumlah X kuasa 2 dia 1. Ambil terus. Letak aja. 132,460 per jumlah bawah dia kita dah tahu tadi 40 tolak min pun kita dah kira tadi. Mana min kita? 57. Ambil jawapan terus jawapan yang atas ni. 7.906. Hanya nak buat jalan kerja saja untuk sisihan piawai, dan biasanya sisihan piawai markah dia sama dengan min, 3 markah saja diberikan. Itu contoh sisihan piawai okey. Tadi data ada lagi ni. Clearkan data kita pakai apa? Mode clear shift clear. Okey, itu contoh untuk soalan berkenaan dengan apa? Sisihan piawai. Dan ini min 57 memang dah dapat, cantik. Kalau dia minta min senang. Kan mungkin kali ni saya rasa tak tahulah, bagi saya berat hati saya mengatakan kata soalan susah tahun ni. Kalau dia bagi soalan susah memang tak adil lah. Kan? Senang sikitlah kot soalan dia bagi. B tengok soalan B. Pada Disember 2020, nisbah bilangan jururawat wanita kepada jururawat lelaki tersebut adalah 5:3. Jadi kita ambil wanita kepada lelaki. Wanita nisbah kepada lelaki 5 nisbah kepada 3. Okey. Pada Januari 2021 terdapat penambahan bilangan jururawat wanita dan jururawat lelaki masing-masing sebanyak 20% dan 40%. Maksudnya wanita bertambah sebanyak 20%. Lelaki bertambah sebanyak 40%. Perkataan masing-masing itu menunjukkan siapa dia sebut dulu, nombor tu akan ikut dulu. Berapakah nisbah baru bilangan jururawat wanita kepada bilangan jururawat lelaki pada Januari 2021? Okey. Yang ni soalan nisbah aja. Simple je. Penambahan ni kita boleh tambah juga dalam bentuk nisbah, tak ada masalah. Dalam bentuk nisbah, penambahan ni. Okey, dia sama je kaedah dia. Contoh kalau kita buat kaedah nisbah, kita pakai 5 tambah 20% maksudnya apa? 5 darab dengan 120 per 100. Nampak? Kenapa 120? Asalnya 100% tambah 20%. Jadi 120%. Itu. Nisbahkan dengan yang ini 3 darab dengan tambah 40% maksudnya apa? 140 per 100 macam tu. Jadi maksudnya kat sini, kalau dia kata berkurang, kamu tolak je 100 tolak berapa peratus. Kalau berkurang. Kalau dia tambah peratus, kita tambah je peratus. Macam ni je peratus. Nampak? Markah dia 4 ni agak menarik Berapakah nisbah baru
Nisbah baru kita boleh potong ni. 100 dengan 100 potong. Okey, apa lagi kita boleh potong? Kosong dengan kosong boleh potong. Dia bila nisbah, benda yang sama kita boleh potong. Kita boleh bahagi 1 bagi 1 potong. Cuba tekan kalkulator. Kita akan dapat berapa? 5 darab dengan 12 per pakai per pecahan. 5 darab 12 bahagi dengan 3 darab 14. Dapat 10 nisbah kepada 7. 10 nisbah kepada 7. Betul ke? Cuba kau cek. Betul tak? Siapa betul tak saya kira? Takut salah tekan kalkulator. Kau nak buat apa? Tadi. 5 darab 60 nisbah dengan 3 darab 14. 42. Jadi 60 bahagi 42, betul? Per 7, betul? Okey. Betul lah. Betul lah. Okey. Macam ni lah kira dia. Bukan kita kena pergi cari berapa orang asal, tak payah. Kan? Penambahan bilangan, kalau dah pergi peratus, kita ambil nisbah dia pun dah cukup dah. Nisbah dia dah cukup dah. Kan? Okey. Pergi soalan seterusnya. Okey, Mirah. Terima kasih. Ni apa ni, Mirah? Oh, ada makanan. Alhamdulillah kan. Saya nak tahu saya tak makan ada pagi. Okey. Kita tengok C. Ini soalan Ahmed, jangan ambil. Apa nanti. Okey. Okey. Pada pertengahan Januari 2021, seramai 13 orang jururawat daripada wad pediatrik itu telah diarahkan bertugas di pusat kuarantin dan rawatan COVID berisiko rendah. Sejumlah RM684 sehari diberikan kepada 13 orang jururawat tersebut sebagai allowance perjalanan. Setiap jururawat yang tinggal dalam lingkungan 30 km dan melebihi 30 km daripada PKRC masing-masing akan diberikan allowance perjalanan sebanyak RM40 dan 60 sehari. Apa maksud 48 dan 60? Kalau dia apa? Dalam lingkungan 30 dapat RM48, lebih dapat 60 kan? Tulis 2 persamaan linear untuk mewakili maklumat di atas. Kan? 2 persamaan linear untuk mewakili maklumat di atas. Okey. Jadi kita tengok. Bila dia bagi maklumat ni, kita kena tengok dulu cerita dia. Ada 13 jururawat. Jadi kes kita yang pertama, bila kita buat persamaan, kita kena tentukan siapa X kita, siapa Y kita ni. Yang ini dulu. Jadi kena tengok kes tu ada 2 kes. Apa yang 2 kes benda? Yang kita nampak 2 kes ni apa? Dalam lingkungan 30 dengan lebih 30. Betul? Jadi X saya ambil dalam radius 30. Y lebih 30. Tengok cerita dia. Yang ni yang susah bila nak dapatkan cerita dia. Okey. Kemudian apa maklumat semua? Dia kata jumlah semua 13. Dapat 1. X campur Y sama dengan 13. Nampak? Jumlah dia. Yang duduk jauh ke duduk dekat campur semua 13. Okey. Kemudian dia ada bagi apa? Ada duit kat situ. Bila ada duit, kan? Kita tengok cerita dia. Semua berapa? RM684. Jadi kita masukkan. Yang dalam lingkungan 30 ni sebanyak 48X. Campur 60Y. Sama dengan 684. Okay. Jadi dah dapat benda ni, mudahlah kita untuk buat dalam bentuk menggunakan kaedah metrik. Yang ini yang susah nak buat. Okay.
Kaedah matrik 3 markah je tau. 3 markah. Kamu bagi 4 step dah lebih. Dah cukup lah. Kan? Kaedah matrik yang pertama, tekan kalkulator dulu. Tekan kalkulator, tengok jawapan mana kalkulator saya ni. Jenuh tekan ni. Semalam serentak. 1, 1, 13. Kemudian 48, 60, 684. X8, Y5. Okey. Tulis jawapan kat bawah ni. Bawah ni tulis siap. Oleh sebab itu, tiba-tiba tahu je jawapan. X sama dengan 8 dan Y sama dengan 5. Lepas tu soalan tanya apa? Seterusnya dengan menggunakan kaedah matrik, hitung bilangan jururawat yang tinggal melebihi 30. Jadi kita tulis jawapan. Oleh sebab itu, jururawat yang tinggal, bilangan jururawat yang tinggal lebih 30 km sama dengan Y. 5 orang. Jawapan dulu. Buat jalan kerja. Jalan kerja matrik pula kita dah hafal. Yang pertama, dalam bentuk matrik. Kamu boleh bayangkan apa step dia, bulatan dia. Ni nombor, ini huruf, ini jawapan. Lepas tu tukar jadi songsang. Dah boleh hafal, dah boleh imagine dia punya apa nak kena buat, nampak? Sebabnya tu terus. And then terus answer. Terus jawapan. Tak payah banyak. 3 ingat markah dia 3. Jadi isilah. Ingat benda ni betul-betul bulat ni. Isi yang pertama siapa? 1, 1, 13 X. Bawah 48, 60 Y 684. Sini yang tinggal XY. Sebelah sini darab silang. 1 darab 60. 60. Ingat matrik. Jawapan dia. Ni. 684. 60. Ini 48. Semua matrik. Saya rasa kamu dah cekap ni. Boleh ni? Okey. Jadi kat sini terus kita akan dapat seterusnya apa? Tukar tempat. Tukar tempat. 61. Ingat jawapan dah ada, jangan risau. Jawapan dah betul. Dalam kerja ni. Tukar simbol. -1, -48. Belakang sekali jawapan dia. 13, 684. Sini isi jawapan terus. Tak payah kira. Tidak perlu kira apa-apa pun. Okey. Sebab markah dia 3. Kalau dia bagi 8, satu-satu kita buat jalan kerja. Faham? Ini contoh soalan berkaitan dengan matrik. Okey. Boleh? Okey. Macam ni dah lebih kurang untuk apa set yang saya cuba untuk kamu untuk bahagian C yang ini lah. Kan? Jadi kamu masih ada banyak masa lagi sebenarnya untuk study, tapi saya pun tak nak kacau kamu sangat. Cikgu Midah pun akan buat BM apa semua untuk kamu. Cuma kalau dengan kelas saya nak kamu direct je. Direct je. Buat latihan, jumpa WhatsApp. Saya akan standby untuk nak tolong kamu secara maya saya sampai exam mat ni. Okey? Dan hari Sabtu ni yang ambil mat kelas hari Sabtu ni tak ada, dibatalkan. Terus bagi chance kamu pergi study mat ke apa benda, studylah apa benda BM BI ke apa semua, kan? Sebab saya bawa jadual mat saya dah bawa kepada minggu seterusnya selepas exam tu dah ada semua. Dan kita ada lagi 6 kelas untuk admit. 6 kali kelas kan. Saya bawa terus. Jadi ada 6 kali kelas. Kamu tengok jadual tu. Dekat grup. Saya dah bagi. Jadi insyaAllah. Untuk mat saya rasa saya dah. Dalam hati saya dah ada satu
perasaan kan, kamu semua ni mesti berjaya punya memori lah. Okay. Tapi ingat kalau kamu buat latihan, sangkut je buat WhatsApp saya terus. Ya ni. Okay. WhatsApp saya terus. Okay. Sebab kalau saya buat kelas pun saya tak dapat banyak. Saya dapat 2-3 soalan je boleh tolong. Kalau kamu WhatsApp banyak. Dan kali ni kamu WhatsApp je kan soalan tu, kalau saya boleh buat video, saya akan buat video share dalam grup. Ramai-ramai dapat tengok. Senang kita share ilmu. Jadi lebih banyak boleh dapat. Tapi janganlah kau bagi satu buku, satu set soalan. Cikgu, set soalan ni macam mana jawab? Satu set je bagi. Mendidih kepala otak aku nanti. Okay? Jadi macam itulah lebih kurang. Untuk malam ni kita rehat sikit. Dekat kanan exam ni kena tenangkan fikiran. Jangan lupa malam ni bagus. Kamu boleh buat tahajud semua, minta doa. Bukan malam ni, malam esok. Hari ni Rabu. Okey. Tak apa, setiap malam boleh buat. Kita doa supaya diberikan ilham untuk memudahkan mengingat semua apa yang telah kita usahakan. Bukan dapat soalan bocor, bukan dapat pertolongan pelik-pelik, tak ada. Kan? Apa yang kita usaha saja kita target untuk dapat. InsyaAllah Allah akan bantu lebih lagi. Okey. Jadi untuk malam ni setakat ni dulu. Dan terima kasih yang dah belajar dengan saya setahun ni. Terima kasih. Teruskan belajar, jangan risau. Mat, WhatsApp saya terus. Don't worry. Direct terus. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Sama. Baik.